Right? Lelaki yang mendapat penglihatan. Ya, mari kita tengok. Ya, mungkin saya akan right. Okay. Oh. Okay. Ada yang belum balik lagi. Sudah balik ya? Okay. Mungkin saya okay. Sini. Boleh siapa di sini, mungkin kerana sini ayat panjang 1 sampai 41 ya. Kalau boleh buat satu penganalisa apa yang boleh kamu faham tentang ayat di sini. Buka buka mic. Mari kita uh, bincang sedikit. Boleh tak kamu semua buka mic? Siapa dia, macam mana tentang penyembuhan dia. Boleh tahu? Siapa-siapa? Apa terjadi? Siapa boleh jelaskan? Esther masih baca. Okeylah, okeylah. Masih bacalah. Bagi dia lagi 3 minit lah. Ataupun ada siapa lagi boleh buka mic dan kita buat satu penganalisa. Siapa? Lelaki ini di mana? Di jalan. Okey. Jalan. Selepas tu? Lepas tu murid Yesus tanya, siapa yang buat dia berdosa? Ya. Siapa? Dosa siapa? Bukan dosa siapa-siapa, dia cakap. Ah. Bukan dosa-dosa siapa? Malah Ada kuasa Tuhan boleh dinyatakan. ya, supaya ya kuasa Tuhan dan juga memberi kemuliaan pada Tuhan kan. Lagi? Apakah cara-cara penyembuhan orang ini? Yesus guna tanah. Dan bukan hanya sekadar tanah. Dia meludah pada tanah tu. Meludah pada danau tu. Air liur lah. Lepas tu? Dan menyuruh dia pergi ke kolam Siloam untuk membersihkan diri. Kenapa kolam Siloam? Ada ikan. Ada ikan. Siapa beritahu kamu kolam Siloam ada ikan? Apa ni, jahat lah orang ni cerita. Ya, kenapa kolam Siloam? Kalau diberi di sini kan pasti dia memberikan satu pengertian tentang nama Silom itu kan. Ya. Yang khusus. Masih ingat tak tentang kolam Siloam? Siapa lagi yang pernah mendapat penyembuhan dekat kolam Siloam? Masih ingat? Orang yang 38 tahun. Orang lumpur. Apakah itu kolam Siloam? Apakah impression ya? Apakah impression tentang kolam Siloam? Kenapa kolam Siloam? Bukannya kolam renang. Bukannya kolam ikan. Jamita. Ada kolam renang masa itu, Pastor. Tak ada kolam renang.
Kenapa kolam silum? Okey. Okey, saya nak beritahu kamu semua, pada masa Yesus sebenarnya ada banyak kolam-kolam untuk orang membasuh, ya, untuk mencuci, ataupun telaga, ataupun sungai, ya. Ya. Kenapa kolam silum? Apakah keistimewaan kolam silum? Maksud nama dia kot Hmm, diutus. mungkin. Tapi yang pentingnya ialah kolam silum sebenarnya ialah tentang penyembuhan. Ramai orang datang pada kolam silum untuk mendapat penyembuhan. Ingat tak? Masih ingat? Mereka yang mengatakan tadi ya, lelaki yang sudah tidak boleh jalan untuk 38 tahun kan? Ya, dia pun nak masuk kolam silum. Yesus menggunakan air liur dia, menggunakan ludah dia. Betul tak? Oleh itu, kamu semua sebagai pelayan, buat masa ini, tolong simpan semua air liur untuk membuat penyembuhan pada Awin. Simpan. Ambil COVID, ambil ya. gelas. Okey, di sini ada air liur saya. Siapa nak mendapat penyembuhan datang mari depan. Yesus melakukan yang bukan kebiasaan pada masa itu. Ya, Yang Ya. bukan kebiasaan. Orang biasa mau pergi silium saja. memang, Padahal ada seorang pribadi memang. tak sedar. Okey, apa Esther COVID-19? Okay. Now, apa yang terjadi selepas ini? Selepas ini, lelaki itu mendapat penyembuhan. Betul tak? Ya? Apa yang terjadi selepas itu? Apakah peristiwa selepas itu? Jiran-jiran tanya Dia bertanya, Tanya apa? apa boleh sembuh. Tanya apa lagi? Siapakah yang menyembuhkan? Ya. Mereka tengok ayat 13. Tengok ayat 13. Mereka membawa dia ke mana? Kepada orang-orang Farisi. Membawa dia ke orang-orang Farisi. Kenapa membawa dia kepada orang-orang Farisi? Kenapa? Pengesahan kesembuhan. Dan penyembuhan itu pada hari Sabat kan, Pastor? Okey, tengok ayat 14. Mereka membawa orang itu ke Farisi kerana dia mendapat penyembuhan bila? Hari Sabat. Hari buat Sabat. salah lagi. Dia buat salah lagi. Dua kali dah. Masalah bukan topik. Topik diskusi ya. Topik bukan tentang penyembuhan. Topik ialah kerja, membuat kerja pada hari Sabat. Nampak tak? Nampak masalah di sini. Dek, Ya Connie? sorry. Saya tahu. Gurau je. Ya. Ya. Farisi, mereka hanya tumpu pada Taurat, law. Yang lain mereka tak peduli. Adakah kamu semua lakukan apa yang benar tentang Taurat? The law. Kamu semua melanggar law. Ya? Sini. Faham? Kita boleh Itu
yang terjadi. Abang sini, abang. Abang. Ya, saya di sini. Tak ada. Okey, apa pandangan tentang orang buta ini? Kepada murid-murid Yesus, dia adalah subjek teologi. Adakah dia buta kerana berdosa atau ibu bapanya yang berdosa? Yesus katakan itu tak penting. Dosa-dosa supaya the glory Tuhan mendapat kemuliaan. Jika lelaki ini boleh nampak, itu memberi kemuliaan pada Tuhan. Ataupun kalau lelaki ini tidak dapat nampak tapi dia masih mempunyai keimanan, itu juga akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Betul tak? Kepada neighbor, persekitaran, dia pengemis. Kacau saja. Pengacau. Dia mengganggu. Dia memang tidak berproduktif. Tak ada guna. Hanya tahu minta sedekah saja. Ya. Kepada Farisi, dia adalah alat untuk memerangkap Yesus. Apabila dia mempertahankan Yesus, mereka mengusirnya dari sinagog. Masih ingat tak apa soalan yang Farisi tanya dia dan apakah cara-cara dia menjawab? Masih ingat tak? Siapa boleh beritahu? Buka mic, beritahu. Dia kata, saya tak tahulah. Apa yang saya tahu dulu saya tak boleh nampak, sekarang saya boleh nampak. Ingat tak? Once I was blind, now I see. Itu saja yang saya tahu. Yang lain saya tak tahu. Ya. Itu aja. Dan untuk Yesus, dia seorang lelaki yang memerlukan kebebasan. Jika lelaki ini percaya bahawa masalah dia ialah kerana dia berdosa, tengok dia akan condemn diri dia sendiri, kan? Ada kalanya seseorang yang sakit, ada kanser lah, sakit jantung lah, kalau mereka kesihatan mereka tak elok, ada kala orang akan bertanya-tanya, adakah kerana saya dosa? Orang memang akan condemn diri mereka sendiri. Ya. Dan kalau mereka ada kanser, mereka mengganggulah orang-orang. Saudara mara, anak-anak, isteri ke suami ke, nak bawa hospital lah, semualah. Banyak hal. Tak berproduktif. Seseorang yang kanser, macam mana nak produktif? Macam mana nak bekerja? Dialysis, kencing manis. Macam mana nak bekerja? Ya. Dan orang-orang, ada kalanya orang Kristian, hanya tahu tentang Taurat, ini tak boleh, itu tak boleh, semua. Ya. Tetapi Yesus, dia mengasihi kita semua. Dan dia akan memberi kita kebebasan. Kita tak payah condemn diri kita sendiri. Kalau saya yang kena kanser, ada kalanya, nombor satu, saya condemn diri saya. Nombor dua, alangkah elok kalau saya tidak mengganggu anak-anak saya, isteri saya, bawa saya keluar masuk hospital semua. Ya. Nak datang gereja pun susah, nak orang bawa,
Ayo. Saya condemn diri saya. Apakah gunanya saya? Tetapi Alkitab mengatakan bahawa apa yang saya mengalami ini akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Memberi kemuliaan. Right? Apakah kes dia? Yesus katakan bahawa dia adalah I am the light. Ramai orang buta dalam kegelapan. Dialah terang. Yesus itu terang. Ya, terang. So, dosa siapa? Orang Yahudi percaya itu dosa seseorang. Kerana kamu berdosa, oleh itu kamu mendapat balasan. Tetapi keadaan lelaki ini membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kemuliaan. Angel boleh buka mic dan kita baca Yakobus 1:2 pasal 1:2. Boleh tak? Angel ada di sana. Kejap. Ya, boleh. Sorry ya. Yakobus 1 pasal 2. Saudara iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Ya. Bukan hanya mengeluh, bukan hanya condemn. Kenapa saya begini, tapi ia akan memberi kemuliaan apabila iman kita lebih kuat. Yap. Okey. Michael tolong baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Satu Petrus ya. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pasal 5. Hah? 1 Petrus 5 bisa. 6 dan 7. 6 dan 7 ayat Ya. mulai ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Dia akan memelihara kita semua. Apa yang kamu mengalami, ya, berilah pada dia. Ya, okey. Alright, Yohanes. John, tolong baca ya 1 Petrus 4 1 dan 2. Okey, Petrus 4 1 dan 2. Sebentar. 1 Petrus 4 1 dan 2. Oleh sebab Kristus telah menderita secara jasmani untuk kita, teguhkanlah dirimu untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang telah menderita secara jasmani itu telah mengatasi dosa. Dia tidak meneruskan hidupnya secara jasmani untuk memuaskan nafsu insani, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Ingatlah, bukan hanya kamu saja yang menderita. Yesus pernah menderita. Dia mengalami segala
segala-galanya. Alkitab mengatakan begitu. Kalau lelaki ini bukannya buta dan mungkin dia tidak akan mengalami keajaiban dan juga mengalami kekuatan Yesus. Kerana dia buta dan dia cela dan dia boleh tengok, dia ketahui ya tentang kekuatan dan keajaiban Tuhan. Ya, dan memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Itu kes dia. Ya. Apakah pemulihan? Yesus dapat melakukan sesuatu. Yesus membawa tanah, ambil air liur, ya, supaya lepas tu dia cuci di kolam silung. Itu yang saya nak katakan. Kolam silung ini memang ada makna dia. Ya, makna dia. Kolam silung ini ramai orang ke kolam silung untuk mendapat penyembahan. Ya. Walaupun Yesus menyembuh, tetapi Yesus tidak menolak sesuatu kepercayaan. Ya, dia ikut. Dia tidak nak against, bertentang ya dengan apa yang ada. Bukan dia percaya pada kolam silung, tetapi dia ikut. Ya, sebagai taat dan juga rendahkan diri dia sendiri. Dan lelaki ini mendapat pemulihan serta-merta. Dia ikut kata Yesus. Ya, dan mendapat pemulihan ya. Pengakuan. Ramai orang pun hairan, ingin tahu. Ya, ingin tahu kenapa orang ini ya Yesus membuat penyembuhan pada hari Sabat. Itu yang mereka ingat. Yang lain mereka tak ingat. Kenapa hanya Sabat? Ya. Lelaki ini pun kata satu hal yang aku tahu, dulu saya buta, sekarang saya cela. Ya, cela. Boleh tengok. I was blind, but now I see. Itu saja yang saya tahu. Ya. Pendekatan, apa yang kita nampak, ya, pada pandangan ya, sebagai teologi ya. Ya, lelaki ini melanggar undang-undang Sabat. Bukan dating datang Yesus, dia melanggar undang-undang Sabat dan dia bukan dari Tuhan. Yesus melanggar undang-undang Sabat. Oleh itu, kesimpulan, Yesus bukan seseorang yang datang. Alamak, kenapa banyak yang salah? Ya. Okay. Yesus melanggar undang-undang Sabat. Kerana Yesus membuat kerja pada hari Sabat. Oleh itu, Yesus bukan seseorang yang datang dari Tuhan. Oleh itu, Yesus itu orang biasa. Itulah pandangan secara teologi. Ya. Tetapi apakah keadaan dari pandangan keadaan apa yang terjadi? Nah, siapa yang melakukan mujizat seperti menyembuhkan lelaki yang dilahirkan buta bukanlah orang yang berdosa. Orang yang berdosa tak boleh melakukan mujizat. Oleh itu, dia mesti datang dari Tuhan. Yesus membuat penyembuhan. Oleh itu, Yesus datang dari Tuhan. Itulah yang mengelirukan orang. Ayo, begitu.
Ya. Begitu susah. Dan kita tahu bahawa apa yang kita nak tengok ialah tentang keadaan pada masa itu. Oleh itu Yesus mengatakan bahawa apakah salahnya kalau kita boleh mensyurkan orang tentang belas kasihan. Dan apa yang kita boleh belajar di sini ialah ada kalanya dalam gereja kita juga ada banyak law dalam gereja sampai orang pun tak dapat masuk dalam gereja. Banyak. Kita hanya katakan selamat datang, all are welcome. Betul ke? Betul ke gereja kita all are welcome? Ada kalanya ada orang-orang yang tidak dapat masuk dalam gereja. Ada. Kalaulah ya, ada orang nak masuk dalam gereja tapi tangan dia ambil puntung rokok. Boleh tak dia masuk dalam gereja? Saya nak tanya kamu semua, ada yang di sini pastor-pastor. Boleh tak orang itu masuk dalam gereja? Boleh. Boleh ah. Tangan dia ambil rokok. Boleh, Pastor. Boleh. Ya. Ataupun dia mabuk. Ambil mabuk masuk. Boleh tak? Ada kalanya gereja kita banyak peraturan. Kan? Kerana mereka bukan orang percaya, mereka tak tahu cara-cara berkelakuan. Mereka tak tahu. Mereka bukan orang percaya. Tangan ambil puntung rokok, botol arak, baju liar. Ya, mungkin mereka ada tattoo. Mereka bukan orang percaya. Mereka tak tahu cara-cara untuk beriman, bersoleh, tak tahu. Kalau kita beri orang ramai peraturan